Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati sekalian ahli keluarga saya, yang saya hormati anak anda dan juga ibunda, adik-adik, sahabat handai, adik-beradik jauh dan dekat, khususnya muslimin muslimat yang sudi mendengar Allah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan yang Allah berikan, setakat ilmu yang Allah berikan, yang sedikit ini dengan kefakiran ilmu, mudah-mudahan dapat memberi pengajaran pada diri saya dan juga kepada ahli keluarga saya dan khususnya pada kita sekalian, insya-Allah, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati Allah sekalian, nasib atau ketentuan hidup kita ini pada masa ini dan pada masa hadapan sebenarnya, dan kita pun tahu bahawa dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia diberi peluang untuk mengubah dan berusaha menentukan nasib kita masing-masing dengan izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengubah nasib hidup kita. Walaupun Allah telah mengaturkan kehidupan kita, Allah telah menentukan kehidupan kita, tapi Allah mengizinkan kita mencari peluang, diberi peluang oleh Allah untuk mengubah nasib kita. Kita tak tahu nasib kita di azali yang Allah tetapkan. Jangan kita termasuk di kalangan pahaman orang-orang yang terdahulu yang selalu mengatakan, kadang-kadang ada dulu saya dengar, dulu-dululah, kalau secupak tak akan jadi segantang. Kalau dah macam tu rezeki kita, maka banyak tu lah Tuhan bagi, dia tak akan jadi segantang. Kalau dah secupak Allah tentukan, makna dia banyak tu dah dapat, kita berusaha macam mana pun. Itu fahaman dulu-dulu. Fahaman itu tidak betul. Tidak betul dari sudut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak betul dari sudut hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita peluang untuk kita mengubah kehidupan kita. Dan kita manusia hidup di dunia ini perlu berusaha, kerana kita tidak tahu apakah nasib kita kelak di masa hadapan. Kita tidak tahu, semua di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Ilmu Allah tahu masa kita ke depan, tapi kita tidak tahu. Kita kena usaha sebagai manusia, ikhtiar mengubah nasib kita. Dengan izin Allah, semua itu akan berlaku pada kita masa depan ini dengan izin Allah, dengan usaha kita yang baik-baik ini, insya-Allah hidup kita akan menjadi baiklah. Jika kita buat perkara yang baik, Allah akan beri ganjaran yang baik, insya-Allah, di atas usaha kita. Allah ada firman dalam Al-Quranul Karim, "Inna Allah la yughayyiru biqaumin
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka itu merubah nasib mereka sendiri. Allah tidak mengubah akan nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Allah tak ubah nasib kita kecuali kita yang kena ikhtiar mengubah. Allah mampu mengubah hidup kita ni. Tapi Allah hendakkan kita ini bersungguh-sungguh dalam satu perkara. Macam kejayaan dalam peperiksaan. Kalau Allah hendakkan seseorang itu berjaya, dia tak baca buku pun dia berjaya. Dia baca sikit. Tapi sebagai ikhtiar manusia, dia kena usaha baca buku. Dia usaha kena belajar. Kerana kejayaan itu tidak datang menggolek. Sebab itu macam tu juga dalam kehidupan kita ini, kita kena usaha hidup kita ini. Kemudian kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang usaha tapi tak dapat apa yang dia dapat. Tak apa. Redha akan ketentuan Allah, mungkin itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Redha. Tapi kita usaha dulu. Ini kita tidak ada usaha apa-apa, tiba-tiba berserah kepada takdir. Ini merupakan satu kesilapan. Satu kesilapan dan bukan lagi satu kesilapan. Benda yang tak betul, benda yang sesat. Tidak mau berusaha mengubah hidup dia, sama ada dari pencerian hidup ataupun lebih-lebih lagi dalam ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, usaha manusia tidak terbatas pada perkara yang berkaitan dengan dunia saja. Bila kita berusaha untuk mengubah nasib, bukan terjurus, bukan hanya tertumpu kepada mengubah nasib hidup di dunia ini saja. Bukan. Dia juga termasuk perkara yang berkaitan dengan akhirat, iaitu berusaha mengubah ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amal ibadat dan menyucikan diri daripada sifat-sifat keji yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. Itu pun kena ubah. Kita kena menggerakkan diri kita, bukan saja sekadar kita meningkatkan kualiti kerja kita dari segi kehidupan dunia, itu pun Allah suruh. Tapi mendekatkan diri kepada Allah, mengubah nasib kita di akhirat pun perlu. Mengubah nasib kita di dunia perlu, mengubah nasib kita di akhirat pun perlu. Bahkan lebih perlu. Kerana kehidupan di sana itulah lebih kekal abadi. Sedangkan orang yang bukan Islam, apabila berusaha untuk mendapatkan sesuatu, saya akan diperkenankan oleh Allah dengan sifat Ar-Rahman. Orang yang bukan Islam, kalau dia nak berusaha untuk nak mendekatkan pada sesuatu ataupun mendapatkan pada sesuatu, dia hendakkan mendekatkan diri daripada kekayaan, ataupun hendak mendapatkan kekayaan ataupun sesuatu segala yang dia hendaklah, Allah bagi. Allah bagi. Dengan sifat Ar-Rahman Allah, dengan sifat pemurah Allah. Ini kan pula kita yang Islam nak mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nescaya Allah bagi dengan izinnya, dengan ikhlas kita. Kepada orang kafir pun Allah bagi. Apatah kepada orang Islam, Allah tak bagi. Mendekatkan diri, mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan ibadat kepadanya, kemudian mengubah nasib kita di dunia ini. Kita berusaha dalam kehidupan kita di dunia, Allah bagi jika kita berusaha. Orang kafir pun Allah bagi rezeki dengan dia usaha. Kepada orang Islam, lebih-lebih lagi lah jika dia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya di dunia, Allah bagi. Tapi
kita orang Islam ni mesti mendapat apa kebaikan, kesenangan ataupun apa benda yang kita hendak di dunia ini, mestilah mengikut kehendak atau jalur-jalur yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut lunas batas-batas hukum syarak. Perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah kita tak mau. Perkara yang Allah larang, perkara yang Allah haram kita lakukan, kita tak mau. Walaupun benda itu boleh mendapatkan kita kekayaan, kita hendakkan kekayaan, maka kita lakukan benda itu yang salah. Berbanding pada orang-orang yang bukan Islam ataupun yang kufur kepada Allah, dia buat segala perkara asalkan benda dia tu dia tak dapat kekayaan, dapat padanya. Kita orang Islam kena fikir banyak kali. Sebab itu muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, kadang-kadang saya terfikir, kenapa dalam ini cara peribadi lah, cara peribadi. Mungkin tuan-tuan boleh terima atau tidak, tak menjadi masalah agama. Sebab kita ni dalam mau'izah ni kita boleh berfikir masing-masing dengan pandangan. Kadang-kadang saya terfikir, kenapa dalam majlis ataupun acara-acara sukan yang membahayakan banyak dikontrol, dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Sukan-sukan yang membahayakan, seperti terjunan daripada tempat yang tinggi, naik motor kemudian terjun, naik motor lompat di antara dua bukit. Pernah berlaku sukan-sukan kita tengok. Sukan-sukan yang membahayakan dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Dan tidak ramai orang Islam yang mengikut. Ada tapi tak ramai. Bahkan boleh dikata dimonopoli oleh mereka sukan-sukan yang membahayakan ini. Sukan-sukan yang boleh dikatakan boleh membawa maut, hampir kepada kematian, mudah. Sukan-sukan yang boleh hampir kepada kematian. Sukan-sukan yang bahaya. Kerana bagi orang Islam, hidup hanya sekali. Dan dia hendakkan kehidupan itu nak isi dengan perkara-perkara yang baik. Dia takut kepada kematian, sedangkan dia belum bersedia dengan kematian, dengan amal ibadatnya. Berbanding dengan orang-orang yang kafir, dia tidak fikir tentang perkara yang apa berlaku selepas kematian. Sebab tu dia sanggup melakukan segala acara-acara yang boleh membawa bahaya pada diri mereka. Bagi mereka mati, matilah. Selesailah. Bagi orang Islam, kematian itu maknanya mati, tapi akan dihidupkan kembali, akan dipertanggungjawabkan segala amalan. Ada tugas, ada perkara yang perlu kita soal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat yang diutuskan dalam kubur. Ini semua kepercayaan menjadi rukun iman yang wajib kita percaya. Sebab tu saya tak heran orang bukan Islam dia tak mengambil peluang, tak mengikut acara-acara yang membahayakan, bukan sebab dia takut. Bahkan kalau orang Islam dia tak fikir macam tu, bahkan orang Islam lebih lagi berjaya daripada mereka itu. Tapi orang Islam fikir sukan yang boleh membahayakan nyawa, buat apa dia ikut? Jika dia mati nanti mati dalam keadaan yang sia-sia. Mati dalam keadaan sia-sia. Tak dah Allah memberitahu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sebab itu saya tak heran dalam sukan-sukan yang 90% boleh bawa meragut nyawa, mereka tidak, orang Islam tak melibatkan diri. Bukan kerana orang Islam takut sukan itu, tapi mereka hanya takut kepada Allah, bahawa boleh membawa kebinasaan dalam diri. Sebab hidup kita ini, kita nak hidup lebih panjang umur kita untuk nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai orang Islam apabila berusaha untuk mendekatkan sesuatu, nescaya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perkenankan.
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, nescaya aku akan astajib lakum. Maknanya wajib aku tunaikan. Ud'uni astajib lakum. Bila kita faham ayat tu, mana setiap doa kita ini Allah perkenankan. Allah kata wajib aku perkenankan doa kamu. Sebab tu setiap doa kita, sebab itulah menjadi satu bagi saya, bagi satu kesalahan yang tak apa, yang kita satu menjadi satu benda yang kita patut ubah. Kita patut ubah. Bahawa jangan kita anggap bahawa doa kita ini Allah tak berkenan. Lalu dalam satu majlis kita bagi kepada orang yang kita agak doa dia Allah berkenan. Selalunya kita bagi kepada orang tertentu lah. Tu imam ke, ataupun orang-orang yang kita pilih lah. Sedangkan kita tidak yakin, kita pun ikut berdoa, orang lain pun ikut berdoa. Seolah-olah kita mewakilkan doa itu agar apa? Kita menjadikan dia itu sebagai perantaraan untuk doa. Bukan semua, bukan semua. Saya takut ada anggapan yang seperti itu. Kita menjadikan wakil kita itu sebagai perantaraan untuk doa. Dialah turun mendoakan. Sedangkan Allah menyebut ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, setiap kamu, nescaya Allah akan memperkenankan doa kamu. Cuma kita dalam majlis tahlil dan sebagainya, kita wakil pada seorang sajalah baca doa. Takkanlah semua kita dalam 30 orang, 40 orang, semua kita berdoa belaka. Jadi siapa nak amin? Sebab tu dalam majlis tahlil kita bagi pada orang tertentu, orang yang alim, dia berdoa. Bagi seorang sudahlah. Takkan 40 orang pakat-pakat nak baca doa belaka. Jadi selarulah, tak jadi majlis lah. Tak baca doa jadi majlis lain pula lah. Jadi kita bagi dia doa, kita pakat mengaminkan apa dia doa. Dan apa yang didoakan dia itu adalah juga doa kita. Doa yang kita doa tu kita amin, seolah dia yang membaca, dan apa yang dia baca itu seolah kita juga membaca. Apa yang dia minta seolah itu jugalah yang kita minta. Amin. Perkenan apa amin tu? Perkenankanlah doa kami ya Allah. Perkenankanlah doa kami, perkenankanlah doa kami. Makna dia apa yang dia minta, itulah yang kita minta, dan semua orang minta. Itulah. Cuma kita sebut amin saja. Kita tak ikutlah apa yang khalifah baca tu, cukup kita amin. Baik. Dalam penerimaan doa tadi, semua doa kita yang hadir itu Allah terima. Allah doa, Allah terima. Allah mustajab doa kita. Bukan doa yang dibaca itu kerana dia saja yang baca doa itu Allah terima kerana doa imam itu. Sedangkan doa kita ditolak. Doa kita tidak diterima. Doa orang yang hadir ini tak diterima. Tidak. Allah sebut setiap doa orang Islam Allah terima. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Allah tunaikan doa kita. Dan kita pun tidak tahu dalam majlis-majlis yang ramai itu doa siapa yang Allah terima. Allah terima. Maksud dia Allah terima semua, tapi kadang-kadang ada doa yang dimakbulkan oleh Allah segera. Ini kena faham juga. Ada doa yang Allah terima dalam keadaan segera, cepat. Ada doa yang Allah terima ikut ketentuan Allah. Masa mana Allah nak bagi doa itu? Mungkin dalam masa 2-3 hari, seminggu, itu hak Allah lah. Kadang-kadang pernah tak bagi di dunia, dia bagi di akhirat. Dia tak bagi hari ini, dia bagi bulan depan. Perkenan doa itu yang kita baca tu. Tapi wajib Allah tunaikan doa itu. Kita bagi kepada orang alim, mudah-mudahan dengan berkat orang alim itu doa itu segera sampai. Kita bagi kepada orang alim baca itu dengan berkat, mudah-mudahan doa itu segera sampai. Doa kita Allah terima juga. Jangan kata doa kita tak terima. Doa ni astajib lakum itu. Kita pernah faham doa lah wajib aku tunai doa kamu. Doa kamu ni doa kita.
Sebab itu dalam perkara ini kita kena sabar. Nah, doa kita kadang-kadang kita doa hari ini tak tertunai. Sebab Allah bagi masa. Kadang-kadang pernah kita berdoa dan pernah berlaku pernah berlaku lah. Pernah berlaku. Tak payahlah saya sebut tempat-tempat ni. Kadang-kadang kalau kita lihat keadaan suatu ketika naik kenderaan, pernah berlaku, sepatutnya aku ni dah patut berlaku kemalangan. Terlelap. 1 minit terlelap. Bila saya fikir itu balik, ya Allah, ya Tuhanku, terlelap 1 saat, bukan 1 minit, 1 saat. Dia pergi ke, duduk jalan tepi dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba dia pergi ke lorong kedua, lorong laju, dan kereta di belakang datang. Tersedak. Nasib baik tak terbelah, tak langgar divider tu. Tak jaga begitu. Hingga kereta di belakang pun sampai jadi kelang kabut lah. Kalau kita lihat keadaan yang seperti itu, kita kata kemalangan dah aku ini. Ngelaju dia, kita membawa keadaan mengantuk, laju juga mengantuk, terlena, terlelap. Bila kita fikir begitu, ya Allah, Allah menyelamatkan aku. Ini berlaku pada saya, muslimat dengan isteri saya. Bila fikir begitu kebesaran Allah, ya Allah, berasa berhenti itu, berasa macam, ya Allah, Tuhanku. Bila kita baca balik, renung balik, ini mungkin doa kita yang kita doa dulu minta Allah selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'ala al-maut wa maut Allahumma huwin 'ala fi sakarat, dan macam-macam lagi lah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'azabil akhirah. Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa macam-macam kita baca kadang-kadang kita baca nak kereta, naik kenderaan tu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was samiul 'alim. Bacalah. Kadang-kadang doa itu Allah bagi kepada kita ada masa tertentu, dan masa itu Allah bagi. Pada masa patut yang berlaku itu, masa itu Allah bagi. Nak menunjukkan bahawa doa kita ini ada masa yang Allah nak bagi. Bukan kata Allah tak tunai, Allah tunai, tapi masa yang Allah nak bagi. Pernah berlaku lagu satu lagi di Mesir. Di Mesir. Dia menunggu, ini cerita yang betul lah, ini cerita yang benar. Dia menunggu bas di bus stop tu, tunggu bas. Tiba-tiba bila dia menunggu bas tu, semut banyak. Semut katai lah. Dia kata kalau sini mungkin semut katai. Ganggu dia. Sehingga dia tak selesa lah nak duduk. Seorang perempuan. Seorang perempuan tu duduk begitulah. Seorang perempuan tu duduk orang begitulah. Duduk situ tak selesa. Semut katai duduk kacau kaki dia. Dia nak tunggu bas ni. Bus stop dia tunggu bas. Dia kacau kaki dia. Nak duduk tak boleh. Akhirnya dia lari daripada bus stop tadi, tepi jalan tu. Dia lari. Dia tak duduk situ. Selang beberapa saat, ada kereta terbabas di tempat dia langgar bus stop tadi. Selang beberapa saat dia lari daripada situ, dia berundur dari situ. Datang satu kereta, dia terbabas, dia melanggar bus stop tadi. Apa yang kita nak ambil di sini, muslimin muslimat? Kalaulah perempuan tadi tak diganggu oleh semut tadi, dia akan duduk di situ. Dan kemungkinan dia terlibat dalam kemalangan tadi, sebab kereta tadi langgar bus stop tempat dia duduk tu. Sampai jatuh habis. Sebab semut tadi yang mengganggu dia, dia lari. Semut itu sebagai asbab. Semut ni sebagai asbab. Allah nak bantu dia tu, sebab itu tentera-tentera Allah ni banyak. Yang nak bantu kita ni banyak. Bukan kata malaikat saja. Kadang-kadang makhluk-makhluk lain, semut, macam-macam lah. Haiwan-haiwan yang lain. Kadang-kadang boleh menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Burung. Kalau dalam
apa nama dalam alam tarakai, dalam suatu fil yang menjadi tentera Allah siapa? Burung, ababil. Tentera Allah. Tentera Allah banyak. Semut pun boleh jadi tentera Allah. Dia tolong kita. Tentera Allah ni bukan dah. Dia menolong kita, dia gigit kaki kita, kita pun lari. Akhirnya kereta tadi datang, selamat. Itu nak menunjukkan bahawa ilmu Allah. Sebab apa? Mungkin doa dia sebelum ini minta dia selamatkan, jauhkan daripada. Memanglah setiap doa kita sembahyang ni tak terlepas. Tak terlepas doa kita ini. Doa kita minta selamat dunia dan akhirat. Minta panjang Allah matawil umurana. Minta Allah panjangkan umur kita fi ta'atik, dalam taat kepada Allah, wa ta'ati rasulik, taat kepada Rasul, wa ja'alna min ibadikas salihin, dan jadikanlah kami daripada kalangan hamba yang soleh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din, minta selamat dalam agama, wa afiatan fil jasadi, dan afiatkanlah, sihatkanlah jasad kita, tubuh badan kita. Itu yang kita minta. Sama ada kita sedar tak sedar. Pada masa itu Allah dengar suara kita dan Allah perkenankan doa kita. Tapi masa yang Allah nak bagi tu Allah tunggu. Masa mana aku nak bagi kat kamu? Yang perempuan tadi masa tu dia bagi. Masa dia nak menunggu bas tu Allah selamatkan dia. Dan macam-macam kita pun pernah berlaku. Kita pernah kadang-kadang masing-masing, kadang-kadang mungkin kita pernah berlaku. Kita rasa patut benda tu berlaku pada kita, tapi tak berlaku. Kita rasa benda ni bahaya ni patut aku kena lah tadi, tapi tak kena. Sebab apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita tu Allah makbulkan pada masa itu. Sebab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada doa yang Allah beri kepada doa yang Allah tunaikan di akhirat. Jangan kata Allah tak tunai di dunia ni, maknanya doa kita Allah tak makbul. Jangan. Ada Allah yang Allah tunaikan doa kita ni di akhirat. Pernah berlaku. Dua orang nelayan. Ni cerita, dalam satu cerita zaman dahulu lah. Dalam kitab. Dua orang nelayan, satu Islam, satu bukan Islam. Malaikat melihat yang Islam ni sebelum dia pergi mencari ikan, memukat ikan, dia semayang subuh. Semayang subuh. Bila lepas semayang subuh, dia berdoa semua. Lepas tu barulah dia pergi memukat ikan, pergi di laut. Berbanding orang kafir tadi, dia pun pergi juga memukat ikan di laut. Dia pergi dalam keadaan dia tak melakukan, tak sembahyang apalah kan. Begitu. Kemudian malaikat hairan melihat bahawa orang Islam tadi pendapatan dia tak banyak, hasil dapatan dia tak banyak. Sedangkan masa dia sembahyang subuh tadi dia berdoa. Dia berdoa, bahkan doa yang kita baca Allahumma hdini fiman hadait tu sampai ke habis tu. Rezeki pun ada, jauh daripada bala pun ada, semuanya ada. Mohon keberkatan hidup kita, semuanya ada, lengkap di situ. Subuh awal subuh doa awal hari, permulaan hari itu. Doa subuh ni doa permulaan hari. Pagi-pagi kita kena ada doa. Kemudian yang si kafir pula, malaikat tengok ikan boleh banyak. Ya Islam, orang Islam tadi ikan boleh sedikit. Malaikat heran. Malaikat ni heran. Kenapa yang Islam ni hasil dia tak banyak hari ni, yang bukan Islam tu banyak rezeki dia hari ni. Lalu dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat. Tak, Allah tak pernah marah. Saya sebut lagi, Allah ni dia marah pemurah. Allah tak pernah marah, dan malaikat-malaikat dia tak pernah marah. Kemudian Allah, kamu tak percaya segala ketentuan yang aku tentukan kepada makhluk-makhlukku? Bukan.
kami percaya ya Allah. Tapi bagi nak faham tu, nak faham, nak memahami. Mereka yang taat kepada Allah. Sebut lagi, saya ulang ayat tu banyak kali dah. La ya'sunallah, mereka tak buat maksiat kepada Allah. Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bertaat kepada Allah. Tak ada sifat nak komplain Allah sedikit pun tak ada. Sekelumit pun tak ada sifat malaikat. Tapi mereka tanya tu bagi mereka nak faham kenapa yang Islam tadi sikit rezeki dia, sedangkan dia berdoa. Yang kafir ni tak berdoa apa dah terus pergi dapat banyak. Itu saja. Allah tak marah. Allah jawab. Allah jawab. Kamu nak tahu kau wahai malaikat, kenapa aku bagi kepada kafir ini, bagi dia banyak rezeki? Yang Islam ni aku bagi sedikit. Aku nak uji dia, nak uji keimanan dia kepada aku. Yang si kafir ni aku nak bagi dia terus hanyut. Supaya dah hanyut dalam keadaan dia rasa dia seronok dengan pendapatan dia dapat tu. Esok dia piawai lagi, esok dia piawai lagi. Dia tak ingat dah siapa yang memberi rezeki tu. Yang Islam ini aku nak uji dia. Bukan kata aku tak sayang dia, aku sayang. Aku bagi tu kerana aku sayang. Kau nak tengok ke apa yang aku nak bagi dekat dia? Allah bagi tahu, tunjuk kepada gambaran berada di akhirat nanti. Allah nak bagikan dia syurga. Allah nak tunai doa dia, segala doa dia tu di dunia ni. Allah nak bayar, nak jelaskan, nak tunaikan doa dia, nak makbulkan doa dia. Allah nak bagi di akhirat. Sebab itu kita di dalam dunia ini pun, kita masa kita hidup ni, kita pun ada doa yang kita minta Allah tak tunaikan. Sabar, jangan putus asa, jangan putus asa. Wala taqatu min rahmatillah. Allah amat tak suka kepada orang yang putus daripada rahmat Allah. Mungkin Allah nak tunaikan kita pada masa-masa yang akan datang. Dan kalau Allah tak tunaikan di dunia ini, Allah akan tunaikan kita di akhirat. Tentang tunai itu, Allah astajib, ud'uuni astajib lakum. Allah wajib tunaikan doa. Tapi dengan doa yang itu dengan syarat-syarat lah. Kita doa dengan ikhlas, kita tidak riya, kita doa dengan bersungguh-sungguh, Allah akan tunaikan. Tapi masa yang akan menentukan. Allah tak ikut doa, Allah tak ikut kehendak kita. Allah tak ikut masa yang kita minta tu. Ya Allah, pukul 9 nanti turunlah hujan. Allah tak buat gitu. Ketentuan masa tu Allah yang atur. Kita cuma mohon. Kita cuma mohon. Sebab itulah, muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, kita mesti mengubah dalam hidup kita ini, kita mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Sama ada kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Berbentuk keduniaan, kehidupan dunia kita ubah nasib kita. Jangan kita hidup dalam keadaan melarat. Jangan sampai kita jadi orang yang fakir sedangkan kita ada kekuatan untuk mengubah nasib kita. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengubah hidup kita, meningkatkan hidup kita dalam ibadat duniawi dan ukhrawi. Ukhrawi kita meningkatkan amal ibadat kita. Selama ini kita amal ibadat kita lakukan yang wajib, kita tambah sikit yang sunat. Pelan-pelan kita buat. Jangan mengejut. Tambah sikit yang sunat. Seboleh-bolehnya sebelum subuh sembahyang. Paling-paling kurang pun sembahyang sunat tahajud. Cukup 2 rakaat. Lepas tu pelan-pelan lah. Bagi pada solat taubat,
pelan-pelan sikit berlaku. Jangan mengejut. Nah, supaya dia berkekalan. Biarlah kita lakukan sedikit tetapi berkekalan, daripada kita melakukan cara mengejut tapi lama-lama kita tinggal. Juga dalam pakaian. Sama dalam pakaian. Kita tengok diri kita tu nak mengubah, nak ubah. Dan memang kita nak ubah sikap kita. Semua manusia ada hendakkan perubahan. Tak ada manusia yang tak mau kot diri dia nak berubah ke arah baik. Semua manusia nak mengubah diri dia ke arah kebaikan. Tapi ikut apa masing-masing lah. Pelan-pelan ke, cara mana ke, dia ubah. Jangan ubah cara mengejut. Kalau bagi lelaki, dia tengok orang tu, apa, imam tu ke, siapa ke, pakai jubah, dia pun pakai jubah. Tak perlu pakai jubah. Tak rasa tak pakai jubah, tak apa. Pakai baju biasa, tutup aurat, pergi masjid. Tak payah kita buh serban. Kita tengok orang pakai serban, kita pun tengok, aku pun nak pakai ke. Kita dalam perubahan ini, kita pelan-pelan, sikit-sikit. Kot besok kita pakai jubah, hari ini kita pakai jubah seakan kita baru nak mengubah diri kita. Kita pakai serban seakan kita bimbang, takut-takut duduk sebulan nanti jubah tu duduk di nyidai pokok nyok. Naik kuning dah. Sebab kita belum kita istiqamah lagi, kita baru nak buat perubahan, baru nak start enjin. Kita dah pakai pakaian yang macam bentuk-bentuk ulama. Jangan. Takut nanti benda tu akan mendatangkan benda yang tak baik pada kita. Tengok sebulan nanti baju bah dia duduk di penyidai tu. Naik kuning lah. Serban dia sama, duduk penyidai tak boleh ambil lah. Dia ubah sikap dia balik. Sebab orang yang dalam nak melakukan amal kebajikan ini, dia perlu pelan-pelan. Yang mayang tu wajib lah, tapi tahap sunat-sunat ni pelan-pelan. Jangan terus dia gopoh. Mentang-mentang dia boleh baca Quran, dia nak mengubah diri dia. Sebelum ni dia tak baca Quran. Dia nak pulun baca sehari, kadang-kadang sampai 10 juzuk. Contoh sehari, jangan. Baca sikit dulu. Baca 1 juzuk, setengah juzuk, pelan-pelan. Baca, buatlah sedikit tapi berkekalan. Daripada kita buat yang banyak tapi lama-lama kita tinggalkan. Itu maksud. Samalah seperti mana kita semayang, kita lakukan benda yang wajib dulu. Samalah kita melakukan amal ibadat yang sunat waktu malam. Semayang dengan bangun semayang, tahajudnya, kemudian tasbihnya, sunat taubatnya, sunat hajatnya. Kemudian ada lagi ada istikharahnya. Kemudian witirnya. Kemudian tiba-tiba dia mengantuk. Kemudian dia baca Quran lagi. Sebentar nak sampai subuh tu, dia terlena, letih. Akhirnya subuh tak sembahyang. Tadi benda sunat. Adakah perkara yang dilakukan benda sunat tadi, yang dia sembahyang begitu banyak ibadat sunat tadi, boleh menampung yang dia tinggalkan yang wajib subuh tadi? Adakah boleh menampung? Tidak boleh menampung. Yang sunat ialah boleh menampung yang wajib. Sebab itu kita kena buat. Jangan gopoh. Buat. Setakat yang mampu, sikit. Untuk pedoh. InsyaAllah lah. Lama dah jadi sebati itu, tak apa orang lah. Bila dia sebati itu, insyaAllah dia ada gerakkan sendiri. Bila dia rajin buat ibadat ni, kadang-kadang pernah Tok Guru beritahu, kalau kita lama-lama kita dah biasa berkekalan buat ibadat, tak payah pakai jam loceng. Pukul 5 tu ada gerakkan sendiri. Dia jaga. Kita jaga waktu tu. Kalau nak dia jaga pun tak lari dah pada waktu tu. Pukul 5 ya, kita jaga. Mana tu gerakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia bangun untuk beribadat.
Dan kadang-kadang ada orang yang bukan dia ahli ibadat lagi pun. Dia bukan ahli ibadat lagi pun. Dia melakukan ibadat, tapi dia bukanlah orang yang selalu qiyamul lail. Dia bukan selalu yang kita tak pernah, jaranglah berlaku dia semayang tahajud. Jaranglah dia semayang sunat taubat. Jaranglah dia semayang hajat. Tapi dia ada masa dia selalu dia jaga. Satu malam pukul 5 ke 5:30 pukul 6 dia jaga. Dia tidur balik. Esok pun sama juga. Dia jaga lagi pukul 4:30 dia terjaga lagi sendiri. Dia ingat jaga sendiri kan. Dia jaga biasa. Kata Tok Guru, gerakan pada waktu itu, gerakan pukul 4, pukul 5 itu jika berlaku, gerakan itu adalah gerakan pada malaikat. Gerakan daripada malaikat. Kita kena ambil peluang. Bukan sebarang orang yang boleh Allah gerakkan pada waktu itu. Waktu itu pula adalah waktu yang amat mustajab untuk melakukan amal ibadat. Malaikat Allah mencari sesiapa yang sedang berdoa, sedang semayang atau berdoa dan melakukan amal ibadat pada waktu manusia lain sedang lena. Dan hendaklah dalam Quran disebut mafhumnya, dan hendaklah sebahagian dalam malam itu kamu bertahajud, melakukan segala ibadat. Orang yang melakukan itu di akhirat nanti Allah akan bangunkan letakkan dalam kumpulan maqam mahmuda, makam yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Sebahagian pada malam itu hendaklah kamu melakukan amal-amal sunat. Lebih kurang kalau minta saya salah, saya minta maaf. Tapi begitulah ayat itu berbunyi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Sebahagian pada malam itu hendaklah kamu bertahajud kepada Allah dengan melakukan amal ibadat yang sunat-sunat. Sepertiga pada malam. Ini kita pun tahu dah. Sepertiga pada malam. Sedang manusia sedang lena, diulit oleh mimpi. Ada manusia yang bangun mengadu kepada Allah dalam keadaan samar-samar cahaya. Allah tunai hajat dia. Sebab itu, jika ada gerakan, kata ulama sama mereka, ada Tok Guru beritahu, jika ada gerakan pada waktu itu, bangunlah. Pukul 5, bangun. Kalau lawan kekuatan itu, kalau kita lawan dengan diri kita, kita pergi ambil wuduk, semayang. Sebab ada gerakan tu, Allah gerak kita. Maka ambil semayang. Subuh belum masuk. Subuh kita pukul 6, pukul 5 ni, kita terjaga. Pukul 4:30 kita terjaga dah. Maka waktu tu memang waktu orang yang ahli-ahli ibadat, buat ibadat. Pada waktu tu memang ahli-ahli ibadat, buat ibadat. Nabi pun pada waktu tu, dia bangun buat ibadat. 3 pada malam itu amalan Nabi. Pukul 4:30 kata kita kata jam kita lah. Sejam sebelum subuh tu. Kita bangun ambil wuduk. Tak payah mandi pun tak apa. Kecuali lah kalau kita ada hadas besar tu nak mandilah. Kalau kita tak ada hadas besar pun, kalau kita nak sucikan diri, nak bagi sejuk badan, mandi pun tak apa, tak masalah. Kalau kita tak ada apa masalah, tak mandi pun tak apa, ambil semayang. Sebab ada gerakan daripada Allah SWT. Semayang. Allah dah gerakkan kita untuk nak dekatkan diri kepada Dia. Jika kita lakukan begitu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keredaan, dan kita faham dalam diri kita, sebab tu bila kita belajar, dengar Tok Guru mengajar, kita akan faham. Gerakan tadi, gerakan malaikat. Esok akan ada lagi gerakan itu. Waktu yang sama juga dia akan terjaga sendiri. Tak payah pakai jam loceng. Allah gerakkan sendiri. Kita buat juga. Dia jadi lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan. Waktu tu dia bangun. Orang tua dulu, begitulah tuan-tuan kita dulu, saya tengok begitu. Bangkit awal. Waktu tu dia bangkit. Tak ada siapa gerak. Itu dah kita kata mungkin gerakkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sejam nak subuh tu dia bangun dah, mandi dah. Kalau siapa yang tak ambil kesempatan, kata Tok Guru tadi, dalam masa gerakan tadi, dia buat tak tahu ya. Dia buat tak tahu ya. Maka kalau dikatakan 3 kali turut-turut gerakan berlaku kepada dia, tiba-tiba dia tak ambil peluang itu, maka tidak ada lagi gerakan selepas itu. Sukar dia nak mendapat gerakan pada jam yang macam tu pada masa akan datang. Malaikat dah gerakkan kita dah 3 kali, tiba-tiba kita tak ambil peluang, tak gerak dah. Tak ada gerakan dah. Sampai dikatakan oleh ulama, jika kita tak mampu nak sembahyang pun, kita tak rasa tak tak mampu nak sembahyang dah, tak larat, kita letih. Sekurang-kurangnya kita bangun daripada tidur kita duduk macam ni lah. Kita doa. Bila berlaku gerakan seperti itu, kita duduk, Allah gerakkan aku ni. Maka gerakan ni gerakan yang agak istimewa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam keadaan atas katil itu, doa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merayu, minta ampun. Ampunlah yang pertama sekali kita minta ampun, minta redha kepada Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Macam-macam lagi lah. Dan kita minta bahasa Melayu pun tak apa, bahasa apa pun tak apa, minta Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah jangan lupa doa, Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Kalau kita sama isteri kita, ada isteri kita di sebelah, Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, warhamhuma, dan sayangilah mereka seperti mana mereka sayangi kami masa kecil. Kasihilah mereka. Dan doa lagi, minta doa. Lepas itu panggil kita nanti doa dia. Bukan katakan dah kita tak mampu nak pergi sembahyang tadi ni. Sebab gerakan itu gerakan malaikat, kata ulama. Kita kadang-kadang gerak, jaga pergi kencing tak apa. Jaga waktu pukul 5 pergi kencing tak apa. Pergi kencing, pergi apa semua, biar apa semua boleh. Nak doa waktu tu, yang tergerak tu, kita tergerak waktu sebab nak terkencing tu, kita boleh pergi ke tanah, boleh pergi ke bilik air jauh pun. Jauh dah bilik kita tu pun boleh kita pergi. Ni gerakan ni kita duduk atas katil ya, bangun doa ya. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat, bukan sini lah, bukan tuan-tuan, orang lain lah. Berlaku negara lain, bukan negara kita ni. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Itulah nak menunjukkan kepada kita, kita mesti ubah diri kita dalam kehidupan dunia, dan juga kita mengubah nasib kita dalam kehidupan di akhirat. Kita gunakan peluang yang singkat ini untuk kita gunakan untuk merealisasikan matlamat dan cita-cita dunia kita, untuk bekalan kita ke akhirat. Kita gunakan peluang kehidupan di dunia ini untuk merealisasikan tujuan kita, untuk nak bawa pergi bekal kita ke negeri akhirat. Kita kena bekal. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur pun kena ada bekal. Padahal berapa jam ya? 6 jam. Nak pergi ke Kuala Lumpur 6 jam. Perlu ada bekal. Bawa bekal nasi. Buat mi, minum, bawa ayam, bawa di kereta. Dah tak alah, RNR tu tak lain lah. Ada lagi bekal lain dalam kereta lagi, dengan roti sebagainya. Sebab perjalanan tu jauh. Yang 6 jam pun kita perlu sediakan bekal. Perjalanan 6 jam. Kita kata bukanlah lama sangat kan. Walaupun jauh taklah lama sangat, 6 jam. Ini perjalanan yang jauh. Kita nak pergi di akhirat selepas kematian, ini satu perjalanan yang paling jauh, yang tak tahu bila. Tak tahu bila kiamat itu. Sebab orang yang ada dalam kubur, tonek-tonek kita tu dah ratus tahun dah, tonek yang kita pun tak kenal. Kita ni kelemahan kita, kita kenal setakat tu tonek. Kalau saya tu setakat tu kenal lagi, tonek kenal lagi. Atas daripada tu tak kenal dah.
Dengar orang tua cerita tu pun baru tahu tu pun orang tua dah meninggal. Nak tanya asal usul pun tak ada lah. Dah kat meninggal habis lah. Mereka dah meninggal, ada yang ratus tahun. Dia duduk dalam kubur. Itu perjalanan hidup mereka tu. Di alam barzakh. Entah bila dia akan dibangunkan. Wallahu a'lam. Selagi mana tak kiamat, di situlah rumah mereka. Dan kita pun sama. Akan seperti itu. Bila kita mati, itulah rumah kita. Selama mana rumah kita, kita nak duduk di rumah kita itu. Selama mana? Selagi tak dikiamatkan dunia ini, selagi itulah kita duduk dalam kubur itu. Kalau kita dalam keadaan yang baik, alhamdulillah kita baik, Allah akan apa? Allah akan berikan apa satu nikmat. Nikmat kubur. Disebut sebagai raudah, kebun. Allah baja'al qabrahum raudatum min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufrun min hufrin nar. Ya Allah, jadilah kubur-kubur mereka yang telah pergi, ibu bapa kita telah pergi, dan kita juga ada doa untuk kita jika kita mati nanti. Jadikan kubur kita itu salah satu kebun dan kebun syurga. Wala taj'al qabrahum hufran min hufrin nar, dan janganlah bagi kubur kami ini salah satu gaung atau kawah daripada kawah api neraka. Itu hadis Nabi SAW. Duduk situ berapa lama? Selagi tak kiamat. Selagi Israfil tidak setiup sangkakala, lagi tu duduk di situ. Kita duduk di rumah ini pun kadang-kadang ni PKP 3 bulan pun. PKP 3 bulan. Tak boleh duduk dah kadang-kadang. Tak boleh duduk dah. Terkurung punya. Terkurung. Orang kata apa? Terkurung. Ada orang kata terkurung. Tapi orang kata ada stres. Ada yang stres sampai duduk dalam rumah tak boleh jalan. Bagi orang yang pandai, bukan kata pandai macam mana, kalau dia pandai mengisi kehidupan dia, diisi dengan benda yang baik, dia tak stres. Bukan tak boleh keluar langsung, boleh keluar. Dan duduk di rumah pun dia buatlah benda-benda yang bermanfaat. InsyaAllah tak stres. Dia pandai mengisi, pandai apa nama, menggunakan peluang itu. Sebab itu sekarang ni ada banyak ceramah-ceramah yang berkaitan cara-cara untuk mengatasi stres ini. Alhamdulillah, satu kebaikan. Stres ni, kalau stres ni mungkin pertama yang tak ada inilah kerja. Ini saya tak nafikan. Mungkin pendapatan dia ada peluang tak ada. Dia tak kerja, tak dapat nak kerja, anak-anak nak makan, itu tak dapat. Kita pun sabar. Kalau kita hadapi seperti mereka juga akan hadapi juga macam mereka. Kalau kita tak keluar hasil pun tak ada, anak-anak nanti nak makan, ramai ni anak kita ni terkurung di rumah, stres juga. Dia datang, Datuk akan datang. Jadi mudah-mudahanlah Allah beri kesabaran, Allah muka rezeki, dan sama-samalah kita bantu. Orang yang dekat, orang lebih faham dengan kehidupan mereka tu, orang yang dekat dengan mereka itu, dekat-dekat rumah mereka tu lah, komuniti dan masyarakat tu faham, bantulah. Bantulah, berilah peluang mereka untuk mereka menyambung kehidupan dengan beri bantuan-bantuan yang sepatutnya, ataupun kita salurkan kesusahan tadi kepada pihak-pihak yang berwajib. Ada jalan, insya-Allah. Allah bagi peluang, insya-Allah. Allah bagi ruang rezeki ni, insya-Allah. Rezeki Allah ni ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak pergi pada perjalanan yang jauh yang saya sebut tadi, yang tak tahu bila kiamat ini, adakah kita tidak perlu bekal? Sedangkan kita nak pergi ke Kuala Lumpur 6 jam itu pun kita perlu bekal. Apatah lagi kita nak pergi ke satu perjalanan yang jauh yang entah bila kita akan bangun itu.
entah bila kita akan dibangkitkan itu, tidak perlu bekal. Kalau bekal di dunia ini, makanan. Nasi ke, apa ke. Tapi kalau untuk bekal, untuk pergi ke negeri akhirat, bekal dia bukan makanan. Bekal dia keimanan. Amal ibadat. Itu bekal yang nak dibawa. Masing-masing bekal. Kalau bekal kita banyak, selamatlah kita di sana. Dalam perjalanan hidup yang jauh itu, selamatlah kita. Kalau kita pergi dalam keadaan bekal yang kosong, maka kita akan kelaparan. Tak ada bekal. Macam orang pergi ke Kuala Lumpur lah, tak bawa bekal apa, duit apa pun tak ada. Lapar. Patut lagi di akhirat, nak pergi ke alam menuju perjalanan akhirat, tak ada bekal. Sebab tu Allah kata, berbekal-bekallah kamu. Sungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapkan bekal. Setiap kita ni kena ada bakul bekal untuk diri kita sendiri. Dan begitu juga jika kita ketua keluarga, kita kena sediakan, kita kena beri mereka pengetahuan, beri mereka ajaran. Kita kata beri ajaran ke, ataupun bagi mereka tazkirah, bagi mereka ilmu yang berkaitan selepas kematian, sebab menjadi tanggungjawab kita sebagai bapa atau sebagai ibu. Bapa lebih lagi lah, tanggungjawab tu bapa. Isteri tu tanggungjawab dia sebagai bapa, tanggungjawab dia tu pada suami. Kalau isteri pun boleh main peranan, alhamdulillah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun ghilazun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, apa nama? Jauhilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada nara, daripada api neraka. Jauhilah diri kita dan ahli keluarga kita. Waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah nas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Jauhilah ahli keluarga kita daripada api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. 'Alaiha malaikatun syidadun ghilazun la ya'sunallah. Di dalamnya itu adalah malaikat yang bengis, yang cengeng, yang garang, yang tak buat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka kita patut tegur ahli keluarga kita. Sebagai suami dan juga sebagai isteri, kita tegur anak-anak. Waktu sembahyang, contoh waktu subuh ni, kejutkan anak-anak sembahyang subuh. Tanggungjawab kita. Sekarang ni mudah. Walaupun anak kita tu berada di jauh, tak duduk dengan kita. Zaman sekarang ni boleh kita telefon. Sembahyang subuh, kok dia tak bangun. Bukan tak nak semua, kok dia tak bangun, kok dia tak jaga. Kita kejutkan dia tu supaya kok dia jaga. Kalau dia jaga dia, alhamdulillah lah. Kita buat jadikan satu amalan dalam keluarga. Jika anak-anak kita ni jauh, telefon. Tanggungjawab. Kalau dia duduk satu rumah kita ni, lagi senang lah. Sebab tak terlepas. Jadi bukan kita saja buat amal ibadat, tapi anak-anak kita tak lakukan ibadat, nanti kita dengan kita sendiri tak dapat nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak tegur mereka. Mereka akan menarik
kaki kita nanti. Ketika kita nak masuk syurga tu, mereka tarik kaki kita, jangan masuk. Kenapa nak masuk seorang, sedangkan di dunia dulu ayah tak pernah tegur kami untuk melakukan amal ibadat. Kecuali kita dah tegur, mereka tak ikut, itu cerita yang lain. Sebab itu nak merentur buluh ni biarlah daripada rebuh. Kata umur 7 tahun ajar, anak kita 10 tahun kita boleh pukul yang apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Pukul yang boleh apa, mendidik, bukan pukul mendera. Kalau dah besar dah, apa dah kahwin dah, nak tegur payah dah lah. Kalau kata tak buang ibadat tu, kalau harap buang ibadat lah, kita harap begitu. Sebab itu bekal kita. Kita hendak kalau boleh di dunia ini kita duduk satu keluarga, di akhirat nanti pun kita duduk dalam satu keluarga. Di syurga pun kita duduk dalam satu keluarga. Kita tidak mahu berdoa kepada Allah, di dunia kita duduk sekali, di akhirat kita berpisah masing-masing. Sama ada kita di sana atau kita di sini, kita tak tahu di mana tempat kita masing-masing, tapi kita tak bersama. Sebab itu kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Ubah hidup kita. Di dunia ini ada peluang untuk kita mengubah diri kita. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam kita nak buat satu perkara itu, kita mesti memenuhi syarat. Yang pertama, kita mestilah mengetahui bahawa hala tuju matlamat kita jelas. Apa yang kita hidup di dunia ini, kita mesti tahu matlamat kita buat. Jelas tujuan kita buat tu adalah untuk kebaikan. Dan jalan yang kita buat itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang sebaliknya. Apa pun perkara yang kita buat di atas muka bumi ini, biarlah jelas. Sama ada berkaitan dengan keduniaan, dengan pentadbiran, berkaitan dengan akhirat, biar jelas. Kita tahu matlamat kita buat ni kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat dengan penuh khusyuk. Kita redha dengan penuh keredaan. Dalam segi pentadbiran pula, kita buat dengan penuh integriti. Kita buat tu ada matlamat yang baik untuk masalah masyarakat, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang ramai lah, untuk kemudahan orang ramai. Kalau dia sebagai ahli perubatan, tujuan dia untuk nak mengubati penyakit, bukan nak mematikan orang sakit. Itu ada matlamat yang jelas, baru dapat pahala. Kita boleh kumpul pahala, sama ada dalam ibadat, memanglah apa pahala, dapat pahala. Dalam perkara duniawi pun kita dapat pahala. Dalam perniagaan pun kita dapat pahala. Jika kita jujur dalam kita meniaga tadi, tidak ada penipuan, tidak ada riba. Peniaga yang jujur, kata Nabi, akan duduk bersama aku macam ni di akhirat, di dalam syurga. Peniaga yang jujur, at-tajirus sadiq, peniaga yang jujur, dekat. Peniaga yang jujur, yang tak menipu. Padahal dia, peniaga yang jujur ini merupakan juga satu amal ibadat. Amal ibadat. Perniagaan pun juga dalam satu bentuk ibadat. Dan jika kita tidak mengetahui dalam satu perkara, janganlah kita lakukan perkara itu tanpa pengetahuan. Kita buat ikut-ikutan. Kita kata pakai ikutnya lah, kita nak buat baik, tapi kita ikut-ikutnya. Tak boleh. Supaya buat perkara yang baik ini mesti bertepatan dengan kehendak agama. Nak semayang ni, kita kata semayang subuh 2 rakaat. 2 rakaat tu je lah. Tak boleh kita tambah. Jadi dah lalang subuh ni aku buat 3, buat 4. Tak sah. Walaupun lebih 2. Maghrib 3, aku nak buat 4. Nak tambah pahala. Tak sah. Sebab tu kita buat satu perkara itu mengikut ilmu yang ada pada kita. Bahkan nak ambil wudu pun sama, ikut tertib.
Tak boleh kita basuh kaki dulu. Basuh kaki, lepas tu basuh tangan, basuh muka, kumuk, habis semayang. Macam seolah-olahnya kita lihat dibasuh belakang lah. Tapi Allah tak terima sebab tak mengikut tertib. Sebab itu dalam melakukan ibadat ini mesti kena ada ilmu, baru Allah terima. Walaupun benda itu baik, kita buat tu baik tapi tak ada ilmu, Allah tak terima. Jadi takut apa nama dalam lebih-lebih dalam ibadat ini, dalam bentuk ibadat ini kalau tak betul, Allah tak terima. Mayang, puasa, haji, zakat, Allah tak terima. Allah tak terima kalau walaupun benda tu kita buat baik. Kita bagi duit zakat tu bagi begitu je tanpa ada ijab kabul, lapas tanpa ada kita lapaskan pada dia. Macam ijab kabul lah. Kita bagi ni zakat, dia pun terima. Tentu kita kata ambil keluar duit, nak. Kita kata sebagai zakat. Memang zakat pun kita tak bagi keluar duit, tak habis ada zakat kita bagi nak 500. Banyak lah. Orang dapat pun seronok, tapi itu bukan zakat. Kita tak menyebutkan perkara-perkara yang kata ini zakat yang wajib aku ni keluarkan. Datuk ini dah bagi pada kamu. Mesti ada ilmu. Nak sembahyang mesti ada niat. Kena niat wajib. Bukan pergi sembahyang Allahu Akbar tanpa ada niat, tak sah. Sebab tu jika kita tak faham dalam satu perkara itu, Allah sebut, Allah bagi tahu, Allah ajar kita. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli, yang lebih mengetahui. Kita tanya orang yang ahli dia, orang yang dalam bidang dia, orang yang faham dalam masalah tu. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kita tidak mengetahui, tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Maka tanyalah pada ahli zikir, itu orang yang mengetahui tentang perkara yang kita tidak tahu. Dalam perkara ini bukan saja dalam perkara agama. Agama lebih lagi lah. Perkara dunia pun kita kena faham juga. Kita kena tanya orang yang tak tahu. Orang yang kita tak tahu kena tanya orang yang tahu. Kita tak pandai bahagian elektrik, pandai nak pergi buat elektrik rumah kita ayo. Tak lama short habis tangan kita. Sebab kita bukan ahli. Kena panggil tukang mai. Sebab itu dalam masalah agama lebih lagi lah. Tak faham dalam satu masalah, tanya pada orang-orang yang mengetahui. Tanyalah pelan-pelan. Kita boleh tanya kawan-kawan. Sambil kita membaca tak faham, dari baca tu kita baca ada yang kita faham. Kadang-kadang ada yang kita rasa macam dia was-was. Kita tanya orang yang lebih alim. Dalam kehidupan ini muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, itulah perkara yang perlu kita tunaikan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni kita hidup lagi ni, pagi Khamis. Allah beri lagi kita kehidupan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi peluang kehidupan. Kita boleh lagi berjumpa isteri kita, kita boleh lagi berjumpa anak-anak kita, boleh tengok lagi anak kita. Boleh tengok lagi anak kita. Kita boleh lagi mak kita, kalau masih ada mak. Boleh tengok lagi rupa ayah kita jika ada ayah. Kalau tak ada, mereka telah pergi. Pagi-pagi ni kita sedekahkanlah Al-Fatihah untuk mereka. Pagi-pagi awal ni sampaikan Al-Fatihah kepada arwah ayah dan mak kita. Kerana doa dari anak ni lebih mustajab. Dan patut doa anak tu dari anak. Waladun salihun yad'u lah, akan sampai kepada ahli kubur. Pada si mati tadi, sedekah jariah satu, ilmu yang manfaat dia tinggal itu dapat kepada dia, mengalir pahala kepada dia, dan doa anak yang soleh. Kita sebagai anak yang soleh, semua kita ni soleh, insya-Allah. Tanpa bukan mesti ustaz soleh, silap faham. Orang kata bila sebut soleh dia kena ustaz. Tak semesti. Tak ada syarat. Ustaz ni panggilan saja. Ustaz ni satu panggilan saja. Sama-sama kita semua semacam. Bangun pagi,
hadiahkan Fatihah kepada mak dan ayah kita. Kita sebagai anak ni pahala tu lebih doa kita tu lebih menyerap masuk, lebih makbul. Tanggungjawab kita bangun pagi, kita muhasabah diri kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar sepanjang perjalanan hidup kita pada pagi Khamis ini, Allah jasa rahmati kita. Allah jauhi kita daripada penyakit wabak yang berlaku ini. Alhamdulillah dah semakin kurang dah. Kita tengok dah semakin kurang. Mudah-mudahan akan beransur-ansur hilang lah. Bukan apa, sebagai guru kita rasa nak pergi ke sekolah, nak berjumpa dengan murid-murid. Minta maaf lah saya sebut dalam ambil peluang dalam mau'izah ini. Saya sebagai seorang guru, dan semua orang ramai lagi guru, bukan kata saya nak bagi tahu hati saya, perasaan. Bila kita duduk, bila PKP ni kita mengajar, kita terpaksa ikut arahan. Ya, kita ikut arahan PDPR buat di rumah. Tak sama dengan kita berhadapan dengan murid. Tak sama suasana dia. Kalau berhadapan dengan murid, kita kadang-kadang kita boleh melihat dia, kita boleh menegur dia, kita boleh membantu dia. Dia ada jadi berlaku pengajaran dua hala. Mudah-mudahanlah bila kita berdoa kepada Allah agar negeri kita ni nanti boleh buka balik, duduk balik belajar macam biasa, supaya kita mengajar tu rasa puas. Lebih-lebih dalam agama ni kita rasa puas tengok budak tu boleh baca Quran. Tak boleh pun kita boleh tegur. Sekarang ni bila kita hantar melalui PDPR ni, melalui WhatsApp dan sebagainya, Telegram dan sebagainya, budak jawab, alhamdulillah budak jawab. Tapi tak sama dengan kita mengajar berhadapan. Dan harap sangatlah bagi yang ada anak-anak, bantulah anak-anak. Guru-guru telah usaha. Kadang-kadang tak dapat guru-guru yang memikirkan macam mana kaedah untuk nak buat PDPR ni supaya anak-anak murid dia faham. Dia berangkar dengan begitu baik waktu malam sampai kita kata tidur sampai lewat malam. Ada. Nak merangkar bagi anak murid dia faham, sebab nak mengajar cara arahan ni bukan senang. Tanpa berhadapan ni, dia buat kerja tu step tu. Dia merangkar sampai tidur pun tak tentu hala. Tiba-tiba bila kita bagi arahan, bantulah. Waris kena bantulah. Kalau waris kerja, kakak, abang ke apa ke, bantulah. Memudahkan kerja murid tadi. Janganlah hasil usaha guru tadi yang buat begitu penat, tiba-tiba tidak diambil tindakan. Sedih bukan sedih pada guru tu, sedih kepada budak tadi. Bantulah mereka. Tolong ajak mereka. Kalau ada darjah 1, abang dia darjah 6 tu boleh ajak. Kalau dulu mengaji dulu zaman saya kecil-kecil dulu, minta maaf tuan-tuan pun sama. Kalau kita tak faham satu tu, kita sanggup pergi rumah jiran. Tapi zaman Covid ni tak boleh lah kan, mungkin tak boleh jalan lah. Dulu tak faham tu, balik tu, pergi rumah jiran tolong ajak. Ayah kita mungkin tak pandai bahagian tu, pergi tanya jiran yang hak mengaji tu, hak sekolah tingkatan tu, tolong ajak tak? Jiran main telur, jiran membantu kita. Sampai begitu dulu orang dulu belajar. Kita jadi jiran, pergi tanya abang, pergi tanya macam-macam. Sekarang ni kalau kita tak bantu mereka, maka akhirnya mereka tak dapat nak buat, malah mereka tak buat. Mereka tak faham apa itu, apa kehendak yang sepatutnya. Sebab tu kalau ada masalah apa, telefon guru.
Guru ni orang yang sanggup berkorban. Tanya apa masalah, macam mana ni nak buat ni, boleh. Tak masalah. Sebab itu mudah-mudahanlah sebab PDPR ini kita gunalah peluang yang Allah bagikan. Masih lagi kita boleh belajar dengan teknologi yang ada sekarang. Dan kadang-kadang ada kesannya juga. Daripada YouTube itu kita boleh faham dah cara-cara dah semayang dengan tunjukkan, dengan pergerakan. Cuma kita perlu bantu dan pantau. Ahli keluarga kita cuma bantu dan pantau. Jangan biarkan mereka belajar bersorangan. Sebab mudah-mudahanlah kita berdoa supaya dapat kita dapat bersemuka kembali. Kita berdoa kepada Allah agar wabak ini segera pergi dari tempat kita, insya-Allah kita dapat bersemuka kembali. Mohon maaf kerana saya ambil kesempatan atas itu. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu, kita mestilah mengubah diri kita sendiri. Kita kena mengubah diri kita, nasib kita. Jangan orang yang mengubah nasib kita. Apabila kita mengubah nasib kita, Allah, dengan izin Allah, Allah akan ubah diri kita. Sebab dengan kehendak kita, kita kena ada tolakkan dari diri kita sendiri, baru Allah bantu kita. Kehendak Allah itu, kehendak kita itu kena ada, baru Allah akan beri hidayat daripada kita. Sebab kalau hati dalam kegelapan, macam mana cahaya nak masuk? Al-ilmu nur, fa nurullahi la yahdi lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tak akan masuk pada orang yang bermaksiat. Jadi kita kena, diri kita tu kena mengubah. InsyaAllah barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri bantuan kepada kita. Sekadar itu dapat saya sampaikan. Apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik itu adalah daripada kelemahan ilmu yang ada pada saya. Saya akui kelemahan saya, dan jika salah, maafkan saya, dan saya sentiasa menerima teguran jika saya salah. Ambillah benda yang baik itu untuk bekalan kita, untuk jadi panduan hidup kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.